Oke, salam dan salam sejahtera dan ulasan saya berkenaan dengan kenyataan media yang dibuat oleh Ketua Penerangan Bersatu, yaitu Datuk Wan Saiful Wan Jan pada hari ini. So, kita tonton dulu apa kenyataan media yang dikeluarkan oleh beliau. InsyaAllah dapat membuktikan bahawa tuduhan yang dikenakan kepada saya ini adalah satu tuduhan yang mana tidak sepatutnya berlaku. Dan saya mengaku tidak bersalah, saya mohon untuk dibicarakan. Saya yakin dengan proses mahkamah kita akan dapat buktikan bahawa tidak ada sebarang kesalahan yang dilakukan. Dan saya sebenarnya agak kesal sebab keadaan sekarang adalah keadaan yang mana kita patut fokus kepada kebajikan rakyat, kepada situasi yang melanda rakyat, kepada kos sara hidup, kepada banyak barang-barang keperluan asas yang harganya naik melambung. Begitu juga dengan tuntutan untuk dikeluarkan KWSP secara bersasar yang hari-hari disuarakan oleh rakyat di pelbagai peringkat. Tapi apa yang berlaku ialah diwujudkan pertuduhan sebegini untuk divert attention daripada kegagalan kerajaan ini, kegagalan untuk mengeluarkan idea-idea baru, idea-idea penyelesaian kepada masalah rakyat. Apabila mereka gagal, dicuba ditutup dengan mewujudkan kes yang sepatutnya tidak wujud. Tapi saya tak nak bagi komen yang panjang. Nanti dia baru bagi balik hari ini, tiba-tiba dia tarik masuk dalam sikit, payah cerita ni. Jadi saya ucap terima kasih kepada semua rakan media. Seperti saya kata tadi, kita akan buktikan dari proses mahkamah, dan saya ada penuh keyakinan bahawa mahkamah kita adalah mahkamah yang adil, yang kita bina. Sebab tu kita duduk dalam kerajaan dulu, kita pastikan ada kebebasan di sisi mahkamah, dan ini akan membuktikan bahawa kita tidak melakukan apa-apa kesalahan, insyaAllah. Daripada kenyataan media yang kita lihat, apa yang dikatakan oleh Ketua Penerangan Bersatu ini, saya perlu menjawab beberapa isu yang mana pada saya kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Penerangan Bersatu ini seolah-olah nak kata tak cerdik, pandai, membuat hujah. Tetapi kalau kita nak kata dia meludah ke langit kena muka sendiri, saya rasa itu paling tepat. Kerana saya perlu menjawab beberapa kenyataan media yang beliau buat hari ini. Yang mana dalam kenyataan media itu antaranya tuduhan tidak patut berlaku, dan di sini juga dia kata wujudkan kes yang tidak pernah wujud. Yang pertama ini, so saya menjawab dalam isu ini, apakah Ketua Penerangan Bersatu ini merasakan bahawa kes ini tidak wujud dan diwujudkan oleh Perdana Menteri yang ada ataupun kerajaan yang ada? Jika kamu rasa bahawa kes yang wujud ini sengaja diwujudkan, kamu rasa kamu di pihak yang betul, saman kerajaan Malaysia. Kes ini wujud adalah disebabkan oleh penyiasatan yang dilakukan oleh SPM, kerjasama mungkin dengan bank negara yang melibatkan duit. Jadi apa yang berlaku hari ini, kamu kata ini kes yang tidak pernah wujud tetapi diwujudkan. Pada saya, kamu dah pun melempar satu tuduhan kepada SPM. Jadi ini yang patut saya jawab. Dan dia kata tuduhan ini tidak patut berlaku. Kalau kes ini dah wujud, tuduhan akan berlaku. Kenapa tuduhan ini boleh berlaku? Kerana kamu disaki melakukan penyelewengan, ataupun kamu disaki melakukan satu kesalahan yang melibatkan rasuah dan sebagainya. Kenapa hari ini kita tengok Ketua Penerangan Bersatu harus membayar ikat jamin sebanyak RM400,000. Sepatutnya 500,000 ke 1 juta. Kenapa perlu begitu banyak? Yang kedua, pasportnya juga ditahan. Ini bermaksud kes ini agak berat. Yang ketiga, paling ketara, akaun bank dibekukan. Kenapa ini berlaku? Pasti melibatkan akaun bank ada jalan duit masuk keluar yang disaki oleh pihak-pihak yang mendakwa kamu ataupun yang membuat tuduhan, seperti mana badan-badan seperti SPM, bank negara. Jadi perkara ini mudah. Jadi Datuk Wan Saiful ataupun Ketua Penerangan Bersatu ini tidak perlu nak menjawab buat kenyataan media seolah-olah kerajaan hari ini yang menuduh kamu. Dan saya dengar seolah-olah badan pengkuat kuasa ataupun hakim-hakim mereka yang lantik, mereka yang olah, seolah-olah negara ini kepunyaan Bersatu, negara ini kepunyaan Perikatan Nasional. Jadi ini pada saya nasib baik Perikatan Nasional tak memerintah. Kalau tak, kita tak tahu perkara-perkara seperti ini. Nilai duit bukan sedikit.
6,9 juta. Jika memang betul berlaku apa yang saya lihat di media sosial hari ini, saya harap ini tidak berlaku. Yang dikatakan bahawa uang dalam akaun 9 juta lebih, hampir 10 juta. Dari mana hasil kekayaan begitu banyak? Tak apalah kalau kamu memang pembisnes yang terbaik. Tetapi sebelum-sebelum ini, patutlah orang-orang Bersatu tidak pernah nak berani untuk clearkan akaun apabila mereka menjadi wakil rakyat. Tidak berani publikkan mereka punya penyata mereka. Kerana takut. So itu isu dia. Saya tidak nak panjang di isu itu, tapi itu jawapan saya apabila dia merasakan bahawa tuduhan ini tidak patut berlaku. Dan dia berkata juga, kesal dengan keadaan kos yang ada sekarang. Kos sara hidup, dia kata. Ini saya perlu jawab satu persatu. Kos sara hidup ini berlaku disebabkan oleh Kerajaan Perikatan Nasional yang banyak melakukan ketirisan. Akhirnya kita tahu ekonomi juga merundung disebabkan COVID, disebabkan bolehlah kita kata rampasan kerajaan daripada kerajaan yang sepatutnya memerintah dan akhirnya melakukan kerajaan pintu belakang. Apa yang rakyat dapat? Yang rakyat dapat kesusahan. Apa yang untungnya kepada kerajaan yang baru itu? Orang yang seperti Ketua Penerangan Bersatu ini. Kerana mereka jadi kerajaan, mendapat jawatan, mendapat habuan, mendapat kekayaan daripada hasil duit rakyat. Hari ini kerajaan baru terpaksa ambil alih, hutang negara banyak kerana berlakunya ketirisan yang begitu besar. Bukan sedikit. Yang disebut oleh Perdana Menteri kita ulang-ulangnya 1,3 triliun. Tetapi mereka kaya raya. Apabila ada sebut kebajikan rakyat, pemimpin Bersatu kaya raya, kamu tak nak bantu kawasan kamu dengan duit yang kamu ada. Kalau itu adalah derma daripada kepimpinan ataupun kepada penyokong kamu ataupun kepada orang yang meminati Bersatu ini, duit itu patut kamu salurkan kepada rakyat, bukan suruh kamu simpan dalam akaun pribadi. Nah, kena saja selama ni untuk balun apakah ni kerajaan yang ada hari ini, PH dan PN. Tetapi dalam akaun mereka berpuluh-puluh juta ada pemimpin Bersatu ni semua. Rakyat dia tak nak bantu, pergilah bantu. Peruntukan yang ada untuk wakil rakyat sekarang ni apabila dipotong, mungkin sekitar 1,3 juta ke 1,5 juta. Orang-orang Bersatu ni, pemimpin Bersatu, duitnya 6-7 juta, 10 juta, 100 juta. Entahlah berapa juta lagi yang mereka ada, tak nak bantu rakyat. Jadi duit itu untuk apa? Dana politik saja. Untuk kamu kekalkan kuasa supaya boleh songlap duit rakyat lagi. Bukan duit mak bapak kamu. Kamu duduk dalam politik ini sepatutnya gaji ahli politik tidak mungkin boleh mencecah berpuluh-puluh juta. Jadi ini isunya. Kerja mereka ni nak membohong, nak putar belit je dengan rakyat. Ini lagi satu, bersangkut lagi. Apabila dia nak cerita tentang tuntutan KWSP secara bersasar, kerajaan tak nak buat. Kamu orang sebagai orang politik mewakili rakyat, kamu cerita benda ini kepada parlimen, saya tidak ada masalah. Tetapi itu masalahnya. Contoh, kalau betul berlakunya penyelewengan ini 6,9 juta. Duit ini kalau kamu pergi bagi dekat orang-orang yang ada di kawasan kamu, pun tak cukup. Duit dalam akaun Bersatu saja, yang melibatkan 40 juta yang kita dengar baru-baru ini, sudah cukup untuk membantu rakyat. Kalau kamu bantu rakyat, rakyat akan suka kamu. Tak perlu dana politik pun. Kalau nak cerita office nak kena bayar, kami duduk pembangkang puluh tahun, tak ada isu pun. Buat office tepi rumah pun boleh. Meeting dalam rumah pun boleh. Jika rakyat nak kamu jadi ahli parlimen, rakyat nak kamu jadi wakil rakyat, tak ada isunya di situ. Jadi ini perlu saya jawab supaya jangan mereka berputar belit dengan fakta mereka. Dan dia kata kerajaan gagal dan akhirnya mewujudkan kes dia ini tadi. Saya nak beritahu Datuk Wan Saiful, saya baru buka Facebook Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini. Mesyuarat apa yang dibuat hari ini? Adalah mesyuarat bersama Ketua Menteri dan Menteri Besar
seluruh Malaysia nih. Yang pembangkang pun ada, kerajaan pun ada. Jadi daripada mana gagalnya? Kalau kamu rasa kerajaan yang ada hari ini gagal, kamu tunjukkan kamu punya kebolehan di negeri yang kamu tabir. Kita lihat negeri yang ditabir PAS pun gagal. Kerja mereka ini hari-hari minta peruntukan, tetapi mengkritik kerajaan. Saya harap Datuk Seri Anwar Ibrahim tak payah bagi peruntukan kepada mereka ni. Ramai ni mereka ni, akaun mereka berjuta-juta. Siasat semua sekali. Jadi apa yang berlaku hari ini, rakyat sebenarnya bersyukur kerana ketegasan Datuk Seri Anwar Ibrahim nak membenteraskan rasuah ini. Ini adalah matlamat yang rakyat mahu. Jika kita boleh membenteraskan rasuah ini, maka kuranglah ketirisan itu. Boleh kita kembalikan duit itu kepada rakyat. Itu lebih baik daripada mengayakan pemimpin-pemimpin ini dengan menjualkan nama Bumiputra. Tetapi projek tender, saya tengok tadi pun, yang melibatkan kes dia ini pun nama Cina. Bukan saya resis, tetapi kerana isunya yang dia kata membantu orang Bumiputra ni. Sebab itu kenyataan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri hari ini, dia tidak kisah pun kalau nak bantu orang Bumiputra, direct nego pun tak ada masalah, tetapi ikut law yang betul. Bukan direct nego kepada suku sakat, bukan pergi minta SST untuk dapatkan projek tender kelulusannya. Nah, ini isunya. So saya tak nak berhujah panjang dengan isu ini. So itu penjelasan saya berkenaan dengan kenyataan media yang dikeluarkan oleh Ketua Penerangan Bersatu ini, yang pada saya kurang cerdik. Kamu propagandakan semua isu. Kalau betul kamu rasa apa yang berlaku ini kes tidak pernah wujud dan kamu buktikan di mahkamah, selesai masalah. Saya rasa kalau kamu di pihak yang betul, tak ada sampai mahkamah tahan pasport, bekukan akaun, apa lagi? Suruh bayar ni 400,000. So itu dia. So sekian pencerahan saya. Terima kasih.